Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa dan merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang kita tahu, Part 1, Part 2 telah dilanjutkan. Dan kali ini orang minta Part 3. Part 3. Bukan kata orang, tapi kita pun minta. Betul, kita tolak ke itu. Pasal cerita Abang Aman ni seram dia yang bukan-bukan lah kan. Aku cukup berminat lah dengan cerita Abang Aman. Pada korang yang belum dengar lagi Part 1, Part 2, sangat menarik, pergi kat playlist kita, cari nama Aman. Okay, dengar dulu. Yang tu memang rugi kalau korang tak dengar. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang jangan lupa follow our social media. Link ada disediakan di description. Dan kepada korang yang berminat untuk share story korang, boleh tekan link WhatsApp yang disediakan juga. Okay, sebelum tu, cerita Part 2 je, Part 1 je, orang kata dapat kontroversi sebenarnya. Ya ke? Sampai ada orang DM memberi teguran kepada Santai Chill. Faham lu? Tapi apa pun, okay, sebelum kita nak balas DM tu, cumanya kita nak bagi penerangan dekat sini kepada anda semua. Segala cerita yang disampaikan dalam Santai Chill, kami, aku, show, editor semua telah pertimbangkan ceritanya dan ditapis segalanya. Dan ada yang DM menegur tu, kami ucapkan terima kasih. Dia menegur, katakan cerita ni lebih kepada, aku kata, masalah, aku kata mental semua. Pada aku cerita ni, dia tak faham cerita sebenarnya masa tu. Dia katakan lampu kipas, mana boleh lampu kipas bercakap. Tapi dia tak faham cerita sebenarnya di balik belakang lampu tu masuk benda tu kan boleh duduk di mana-mana sebenarnya. Betul. Yang aku faham dalam cerita sebelum ni, betul. So mungkin disebabkan misunderstanding dekat situ, menyebabkan teguran tu dapat. Tapi apa pun, aku nak clearkan cerita sini. Mungkin kalau korang tak faham lagi cerita, tak apa, aku clearkan cerita tu sebenarnya berdasarkan sebelum ni mengatakan kipas bercakap. Sebenarnya bukan kipas tu yang bercakap, betul tak? Yang bercakap tu makhluk yang berada ataupun bertenggek ataupun berada di belakang benda tu sebenarnya. Lagi satu bis pada aku, kalau nak cari logik, bukan kat channel kita. Channel kita ni memang, kalau kau dengar, kau fikir pun memang banyak main benda yang mind blowing kan? Sebab benda ni bermain dengan makhluk halus. Jadi kena faham lah benda tu. Benda makhluk gaib ni, dia benda tu boleh berjadi pelbagai rupa. Tapi kami faham apa teguran memang baik untuk kami lebih berlangkah berjaga-jaga untuk menapis segala cerita yang akan disiarkan dalam strategi. Apapun, terima kasih banyak atas teguran. Apapun, macam biasa, terperkenalkan sendirilah caller kita yang dah, orang kata, sampai orang memberi teguran ni. Okay, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Syuk dengan Hafiz, apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan bang Alhamdulillah, settle. Jadi bang, sebelumlah kita mula cerita bang, mukadimah tadi pun Hafiz dah cakap. Mungkin abang ada komen lah, mungkin abang ada rasa macam benda yang nak cakap kan. Mungkin dia perjelaskan supaya dia orang faham jalan cerita. Mungkin sebab jalan cerita tu terlalu laju ke, ataupun kita pun tak tahu. Sebab setiap orang menerima kefahaman tu berbeza. Saya pun pernah tertanya diri sendirilah, saya ni gila ke? Tapi kalau saya gila, macam mana saya boleh tahu apa yang diceritakan oleh ibu dan bapa saya? Macam mana mak saya tegur, engkau ni, aku bincang je dengan bapa kau tahu. Jadi macam mana orang gila boleh tahu benda itu?
Itu yang saya dah fikir macam and then bila kita fikir balik memang suara itu berada di belakang lampu dan di belakang kipas. Macam tu. Betul lah Hafiz cakap tadi, di belakang dia. Macam tu. Itulah geng kan, kalau belum jelas tak tahulah. Betul. Tapi tak apa, kalau korang tak faham setiap cerita yang disampaikan dalam video, korang boleh komen. InsyaAllah admin kami akan balas mana yang sempat. Okey. Dan saya nak cerita sikit bahawa setiap kali saya bercerita tentang ini dan sebagainya, kalau ada benda tu sedang lalu, saya akan jadi semput. Okey, faham. Jadi minta maaf kalau ada macam saya tengah cerita tu tiba-tiba macam terskip, terjam tu, because saya tengah tarik nafas. So ada komen-komen saya baca brother ni ada lompat-lompat, minta maaf. Yang tu saya minta maaf pasal saya kadang-kadang tersemput. Faham. Okay. Jadi apa-apa pun cerita Abang Man tetap di hati aku. Memang menarik Faham. aku sendiri tengok channel sendiri kau tahu. Dengar cerita Abang Man balik. Baik, jadi kali ni bang, cerita pasal apa? Okay, kali ni saya nak cerita tentang pengalaman saya first time lah nak jadi menantu pilihan. First time pergi ke Kedah untuk berjumpa bakal mentua waktu itu. Bunganya ada di Kedah. Apa ceritanya? Jom kita pendengarkan. Dipersilakan bang. Masa tu cuti raya lah. Jadi saya di Johor Bahru, kawan di Kelantan dan kawan di KL bercadang untuk pergi ke utara lah untuk beraya sambil berkenalan dengan keluarga mertua saya lah. Okey. Jadi saya daripada Johor, kawan yang daripada Kelantan dah naik bas 1 hari lebih awal terus pergi ke Kedah. Tapi saya dari Johor menaiki bas pukul 6 pagi, singgah di Kuala Lumpur, masa tu Budu Raya. Singgah di Kuala Lumpur, bertemu dengan kawan di KL dan kami naik bas sama-sama pergi ke Kedah lah. Okey. Saya tahu adik-beradik orang rumah saya waktu tu ialah 3 perempuan dan 2 lelaki. Jadi dipendekkan cerita, saya sampai ke Kedah. Dah sampai ke Kedah pukul 12 malam. Jadi keluarga orang rumah saya ni, mak bapak dia dan atuk dia duduk di taman yang bersebelahan. Jadi rumah A dengan rumah B ni lebih kurang dalam 100 meter, boleh jalan kaki. Dan mereka adik-beradik ni scattered lah. Siapa yang duduk rumah tok, duduk rumah tok. Siapa nak duduk rumah mak bapak, boleh duduk rumah mak bapak. Pasal hari-hari mereka akan makan di tempat yang sama. Macam tu, makan di rumah tok. Okey. Jadi saya ini bila sampai, kawan saya yang Kelantan tadi diletakkan di rumah tok. Saya dan kawan KL ini, mak mertua dengan bapak mertua saya bawa ke rumah mereka. Okey. Jadi sampai rumah mereka, of course saya yang paling wajib mandi pasal saya pukul 6 pagi daripada Johor Bahru. Pukul 6 pagi naik bas memang kena mandilah. So saya mandi. Lepas saya mandi, kawan tadi tu mandi dulu, lepas tu saya mandi. Saya mandi, dia dah start tidur. Lepas saya mandi, saya kena SMS lah sambil dah atas katil dalam bilik. Saya SMS dekat orang di Johor Bahru, cakap tolong bagi tahu mak saya dah sampai Kedah. Okey. Masa saya tengah texting tu, ada 2 orang adik ipar saya yang lelaki lah main-main dekat langsir. Okey, 2 orang tu main kat langsir. So saya tengok lah, saya angkat muka tengok dua-dua adik ipar saya ni bakal lah macam tu, adik ipar saya. Dan salah seorang tu datang dekat saya dan kepoh nak tengok apa yang saya tulis. Saya pun tunjuk dia, ni bagi tahu mak, saya dah selamat sampai Kedah. Pukul 12 malam apa semua. Lepas tu saya dah hantar, saya bagi tahu kat dia, okey dah pergi tidur. Dan dia pun pergilah ke tempat mak mertua saya dan dia tidur lah. Okey. Kemudian saya pun terus tidur. Keesokan pagi, pagi esok, mak mertua dengan bapa mertua saya memang lepas subuh diorang keluar pasal diorang kena beli sarapan untuk rumah tok dan diorang kena punch card. Saya dan kawan saya tu memang macam biasalah, dia mandi dulu, lepas tu saya mandi. Masa saya mandi tu, dapur dia bising kelengkang-kelengkang. Sebab kawan saya tu dia tegur, dia macam dia ketuk bila air. Dia kata dia nak keluar sekejap pergi kedai beli shaver. Dia nak kena pergi kedai beli shaver. So saya seorang kat dalam rumah tu. Saya tengah mandi,
kelentang dapur. Saya macam jenguk lah. Pasal macam orang bergaduh. Saya jenguk ada dalam 5-6 monyet. 5-6 ekor monyet tengah berjimbar lah dekat dapur tu. Tapi saya sempat halau je lah macam tu je lah. Pasal kita orang Batu Pahat macam biasa tau. Monyet masuk dekat dapur rumah-rumah kampung ni macam biasa. Okay, jadi saya just macam alamak, nanti kan benda ni berserak, orang ingat saya pula kan. Pasal saya seorang kat rumah, jadi orang ingat saya buat macam ni. So masa saya tengah mandi tu, bapa mentua saya balik. Masa tu saya panggil dia pakcik lah. Saya cakap, pakcik, tadi ada monyet kat dapur ni, tolonglah tutup pintu dapur ke tingkap ke. Pakcik tu diam aja macam tu. Lepas tu dia, ayolah, dia jawab gitu je, ayolah, gitu. Saya pun siap-siap dan dia pesan lah, okey, sekarang ni dah siap, boleh jalan pergi ke kedai depan untuk sarapan kalau nak. Lepas tu dekat tempat tu telefon orang rumah saya akan guide macam mana nak pergi ke rumah tu. Semuanya dekat-dekat. Okey, jadi saya dah siap, kawan saya pun dah balik, kita dah siap-siap, kita pun pergi sarapan. Kita pergi sarapan, saya bagi tahu dengan kawan saya yang KL tu. Saya cakap, sebab orang rumah saya selalu cakap, adik dia 2 orang lelaki, satu andak, satu artis, satu andak, macam tu. Dia kata salah seorang ni ada muka macam kawan saya tu. So saya cakap lah dengan kawan saya tu masa tengah sarapan. Saya kata, aku dah jumpa lah 2 orang adik ni, andak dengan artis ni aku dah jumpa. Tak ada pun muka macam kau. Dia kata, kan, perasan lah muka kau, tak ada pun muka macam kau. Lepas tu kawan saya macam, ya ke? Yelah. Okay, lepas sarapan, kita pun terus pergi ke rumah Tok. Pergi ke rumah Tok, hari tu hari raya. Kedah ni dia punya meriah lain macam. Dan masa tu berlalu sangat pantas. Saya pun tak terfikir apa ni sebab saya tengah sibukkan diri saya sebagai menantu pilihan utama rakyat kan. Jadi saya tengah sibuk, jadi benda tu saya tak pedulilah. Saudara A ke pakcik ke apa semua, saya diam berbual macam ni. And then saya balik rumah ke rumah mentua saya. Lepas maghrib kita makan malam dekat rumah Tok dan kita balik ke rumah mentua saya. Yang balik cuma saya, kawan saya KL dan pak mentua dengan mak mentua saya. Cuma 4 orang saja. Jadi macam biasa, kawan saya tu dah masuk toilet, saya punya turn pula masuk toilet. Masa saya nak masuk toilet tu, dia orang tengah duduk dekat hall berbual-bual. Lepas tu saya habis saya keluar toilet, mak mentua saya panggil, Aman duduk sini, kita nak bincang-bincang. Saya pun duduklah. Seram ni pasal bakal mak mentua kan, terima ke tak terima macam tu. Saya punya otak begitu, otak saya fikir tu je. Tapi dia ceritalah, anda dengan Atih tak suka duduk kat rumah Mama ni. Saya dah macam, oi, apa tak best ke? Sebab depa kata depa jumpa 2 budak kecil dekat rumah ni. Waktu tu kawan yang KL tu terus macam menggigil sambil dia buat muka macam tu kan. Kan? Dia kan? Sambil menggigil-gigil, tapi dia pijak kaki mak mentua saya. Mak mentua saya dah takut. Awat. Dia cuma tunjuk je muka saya. Dia tunjuk muka saya, lepas tu dia macam tu kan. Lepas tu mak mentua saya cakap, Aman, cakap awat. Aman kata semalam dia jumpa 2 budak kecil lelaki. Patut. Waktu tu Nauzubillah. Sekejap. Budu rumah saya naik ni. Aduh. Okay. Waktu tu baru saya terfikir, ya, anda dengan Atih yang saya jumpa kat rumah Tok tadi besar. Orang macam dah tingkatan 1, darjah 6 dengan darjah 4 macam tu. Sedangkan budak yang saya jumpa tu umur 4 tahun dengan 6 tahun. Saya dah macam, alamak. Kan? And then saya diam lagi. Tapi waktu tu kita duduk kat hall, saya terpandang tengah. Mata saya memang terpandang lagi sekali 2 orang budak tu. Masa tu dulu. Kali kedua saya nampak,
Okey, bilik tengah tu memang bilik yang tidak digunakan. Saya diletakkan di master bedroom depan. Bilik itu tempat diorang stacking bantal-bantal, toto, tilam. Kemudian bilik belakang ni mak mentua dengan pak mentua saya duduk. Jadi kita bercerita ni di hall tengah dan saya muka memang betul direct kepada pintu bilik tengah. Tu saya nampak dua-dua tu tengah tengok saya, tapi saya buat tak nampak. buat tak nampak, tapi dah memang orang kata tu dah tak sedap lah kan. Memang dah sedap, langsung dah rasa tak sedap. Lepas tu mak mentua saya ceritalah, sambung lagi. Dia kata macam dia pun dah tak sedap duduk rumah ni pasal ada orang tanam tulang ungka dekat belakang rumah ke macam itu. Jadi dia macam tujuan untuk menyihir lah macam tu kan. Itu baru bapa mentua saya naikkan muka. Lepas tu dia kata, tadi Aman kata dia ada nampak monyet dekat dapur kita. Saya sekali lagi rasa macam nak menangis tau. Waktu tu memang saya nak nangis. Okey, nak lari balik Johor jauh. Kan? Saya masih ada lagi 4 hari ni kat Kedah ni. Saya nak hadapi hidup kat sini. Saya macam tu. Jadi bila saya tak berani pergi dapur malam tu. Besoknya saya pergi ke dapur, memang tak ada satu lubang pun. Dan itu ialah rumah teres taman. Belakang dia ialah rumah orang. Bukan macam mana yang dalam otak saya di rumah-rumah kampung di Batu Pahat, belakang di hutan. Pada saya monyet masuk rumah normal, because dekat Batu Pahat monyet masuk rumah tak ada masalah. Tapi baru saya terfikir, alamak, apa ni? Okey. Jadi itu cerita dekat rumah tu lah. Monyet budak tu memang saya nampak. Dan kemudian dah beritahu dengan atuk dia. Malam yang seterusnya kami tidur di rumah Tok. Sampai saya tidur di rumah Tok, kami lelaki-lelaki ni tidurlah di hall. Bila dekat hall tu, and then saya macam terjaga. Ini kira macam malam ketiga lah kan. Malam pertama tu yang saya sampai, malam kedua tu yang kita cerita, kita jumpa tu. Malam yang ketiga tidur rumah Tok. Masa saya tidur rumah Tok tu pukul 3 pagi, saya macam terjaga. Saya nampak orang rumah saya tidur kat sebelah saya. Sudah. Saya dah macam, alamak, kenapa kau TV kan. Saya nak kejut, tapi kalau saya kejut, orang nanti nampak saya pegang dia, dah jadi fitnah pula. Dah kan nanti kan jadi menentu. Kan. Tapi kita fikir satu benda, tapi kenapa dia pakai baju malam kedua? Kenapa dia pakai baju malam kedua, sedangkan malam ketiga dia pakai baju lain? Tapi jadi saya macam terpandang jauh sikit, nampak adik ipar saya lelaki tu. Saya nak kejut lah, nak kejut dia, suruh kejut lah kakak dia ni, pergilah masuk bilik kan. Saya nak kejut tu, saya pandang balik semula, jelmaan orang rumah saya tu dah tak ada dah. So saya kata, ini apa nak test apa ni kan. Tu yang saya rasa macam okey, memang benda ni memang tak happy lah. Macam tu lah. Saya macam dugaan-dugaan yang memang tak berapa dah happy lah. Itu yang memang yang saya personally ni lah encounter dekat Kedah. Itu dua ni dulu. Okey bang. Menarik cerita abang ni. Okey, saya tertanya masa yang borak kat hall tu kan, tengah bercerita tentang dua orang budak tu kan. Betul. Jadi abang pula menghadap ke mana, pintu-pintu tengah tu kan. Pintu bilik tu. Pintu bilik tengah, ya. Jadi budak yang abang nampak tu dia menjengah dari pintu ataupun memang dia berdiri tegak je kat tengah tu? Bukan. Okey. Pintu, awak kena bayangkan masuk dalam pintu tu akan ada satu katil yang rapat ke dinding ujung lah, maksudnya macam itu. Dekat atas katil-katil tu dia stack bantal dengan toto. Tangan dia ni macam mendepa lah, buat huruf T tu, macam mendepa.
sambil sandar dekat dekat bantal tu, dan muka dia menghadap ke pintu, menghadap ke saya lah. Kan? Berdiri sandar gitu. Tapi sambil buat macam pergerakan budak-budak lah. Macam budak-budak, tak adalah diri tegak gitu. Macam gerak macam budak-budak. Memang budak betul lah. Kalau kita tak tahu, memang itu budak. Betul, faham. Sebab tu malam pertama saya macam, nasib baik saya tak cium. Kan, nasib baik saya tak cium budak tu. Sebab malam kedua yang saya nampak tu pun dia masih macam budak. Dua orang. Lebih kurang umur 4 tahun dengan 6 tahun. Lebih kurang itulah umur dia. Dia muka masa dia pandang ke abang kan? Dia senyum ke? Tak. Dia cuma just macam, tahu kan kalau ada orang budak-budak dia macam pointless bila ada tetamu datang. Ni siapa ni? Macam tu je. Muka dia macam, ni siapa ni? Tapi tengoklah. Tapi saya dah start tak bagi eye contact lah. Saya buat macam saya tak kenal dia, saya tak nampak dia macam tu. Faham. Okay. Dan abang cakap yang abang mula ingat yang itu Atih dengan apa, Ucu tadi. Anda. Maksudnya muka mereka sama lah dengan Atih dengan Anda tu sebenarnya. Saya memang sebenarnya tahu saja dia ada adik lelaki 2 orang, tapi saya tak pernah jumpa dan tak pernah nampak. Okay, faham. Jadi abang memang anggap tu budaknya lah kan? Saya memang anggap inilah Anda, inilah Atih. Saya pandai-pandai sendirilah anggap macam tu. Faham. Okay, aku kalau jadi kawan dia tu pun aku tak boleh move on dah bunyi tu. Aku boleh bayangkan member trauma. Takut Mat. Risau. Okay bang, selepas kejadian yang abang tengok sebelah tu, ada tu macam mana dia boleh baring sini, lepas tu nak kejutkan dia, tergerak hati Kang jadi fitnah, so adik dia kejutkan, dah tu hilang. Okay, lepas tu bang, ada rentetan ceritanya ataupun dah memang habis kat situ je? Dia habis dekat situ je. Sebab saya pun malam tu pun saya tak boleh nak tidur sangat. So saya duduk antara kawan Kelantan dengan Selangor tu, KL tu. Saya duduk dengan dia, tapi saya dah tak boleh nak tidur sangat lah masa tu. Memang saya dah tak boleh tidur sangat. Lepas tu macam ada gangguan-gangguan lain pun, tapi bukan saya yang kena. Orang-orang yang kat dalam rumah tu yang kena. Bukan saya lah. Macam tu. Okay, antara gangguan kecil-kecil tu macam mana tu bang? Gangguan saya yang ketika tidur? Yang kata tadi orang lain kena juga, tapi gangguan yang orang lain yang kena ni, ada satu ni dia tengah minum air. Ada suara malam minum air macam tu. Malam minum air macam tu. Dia macam dengar balik, apa ni? Malam-malam minum air macam tu. Dia macam ditegur macam tu. Minum air malam pun kena tegur. Aduh. Dan baru-baru ni ada yang adik ipar saya Atih tu ada sebut. Dia ada sebut yang dia minum dekat dapur, dekat dekat peti sejuk. Dia ni habit suka buka peti sejuk dan minum tau. Depan peti sejuk dia minum. Jadi bila ada rockers dekat sebelah dia. Allah. Jadi waktu tu dia tengok. Tapi dia kata rockers ni tak patut ada kat sini. Tapi dia masih lagi boleh buka dan simpan balik botol air dia tu. Lepas tu baru dia bila buka dan simpan balik, benda tu dah tak ada. Baru dia start rasa darah dia berjalan. Baru dia rasa lutut dia longlai. Tapi dia gagahkan jugalah untuk pergi ke depan. Okay, faham. Maksudnya rockers tu dalam peti ais? Rockers tu sebelah peti ais. Oh, sebelah. Jadi kalau Hafiz kalau ada habit suka minum depan pintu peti sejuk, you boleh bayangkan benda ni. You berdiri depan peti sejuk, you buka. Bila you buka, you ambil botol air dan minum. Okey, masa minum tu tutup pintu sejuk, baru nampak rockers. Tapi sambil minum tu sambil macam, kenapa rockers ni ada kat sini? Tapi dia masih boleh buka balik semula pintu tu dan simpan balik botol air dia dan tutup. Bila tutup yang kali kedua, rockers dah tak ada. Faham.
Macam tu. Okey. Okey lah. Keras jugalah yang lain tu kena Okey. Alright, habis aku masih segar dan masih bersemangat nak dengar cerita Abang Aman yang kedua ni kan. Tapi yang kali ni aku rasa aku nak bertanya sikit lah. Sebab itu part 1 ke part 2 Abang Aman ada cakap pasal orang kenit. Kan memandangkan masa pun dah tak ramai kan. Kita minta Abang Aman mungkin boleh berkongsi sikit tentang cerita ni bang. Okey. Orang kenit ni yang saya ingat ni abang saya cerita bahawa dia macam ada satu buku sihir lama Arab. Okey, sihir lama Arab yang diorang ada di madrasah ni sebab diorang macam benda-benda yang berkeliaran yang tak ada tuan ni. Kan ada orang yang boleh nampak, contoh ada orang kawan saya yang boleh nampak, dia kata yang boleh nampak ni kalau dia macam cantik je benda tu ada tuan. Kalau dia macam selekeh tu itu yang tak ada tuan. Jadi saya percaya yang ditangkap oleh ustaz-ustaz ni ialah yang tak ada tuan ni. Dia tangkap dan dia masukkan dalam botol, dia masukkan dekat dalam apa untuk dia asingkan lah. Maksudnya macam itu. Jadi budak-budak yang 14 ni dia suka cerita. Saya suka mendengar lah. Dan dia cakap lah ada satu buku ni dia buka dan dia baca serapah untuk keluarkan orang kenit ni. Tengah baca belum habis tapi dia kata dah start lompat atas buku. Lompat keluar daripada buku? Lompat keluar daripada buku dan lompat daripada luar pijak buku. Maksudnya macam ada yang keluar dari buku, ada yang daripada luar pijak buku, macam tu. Okey. Kita sampai situ saja. Tapi bila saya ni suka duduk kat bilik guru, masa tu kita photostat. Tahu tak photostat yang gelik pakai tangan tu? Tahu. Kan zaman dulu adalah awak semua mungkin ikut. Tapi untuk sekolah agama Johor tahun 90-an masih pakai benda tu. Jadi saya ni antara orang yang tolong cikgu buatkan benda tu, gelik pakai tangan tu. Sambil-sambil tu saya dengar lah ustaz ni cerita, dekat sekolah agama A ni ni apa, ada kena histeria. Histeria apa? Histeria orang kenit. Ada sekolah-sekolah agama B pun macam gitu. Dekat Padang banyak orang kenit lari-lari. Lepas tu sekolah agama C pun kena. Jadi ada 3 sekolah agama yang kena. Jadi saya macam apa ni? Dan start orang bercakap lah tentang misteri orang kenit tu. Sebab tu kita tahun 9345, saya mohon lah kalau pendengar-pendengar Santai Chill ada ingat tentang cerita orang kenit di Johor Bahru, boleh komen lah kat bawah. InsyaAllah. Jadi mungkin yang ni orang Johor lebih tahu lah Hafiz. Aku berminat nak tahu sebab benda ni aku terfikir adakah ada rupa macam Smurf. Aku rasa dia Hobbit. Boleh jadi macam juga Gnomes. Gnomes mana? Gnome, Gnomes, Gnomes. Okay, tak tahulah rupa dia macam mana sebenarnya. Banyak persoalan. Nanti editor bagilah gambar Gnomes tu. Dekat padang-padang orang putih selalu ada gnomes ni. Macam 7-2. Dia ada gnomes. Dia ada patung-patung gnomes tu. Macam goblin Macam goblin. Tapi goblin tu muka dia menakutkan jugalah. Tapi dia macam orang kenit. Orang kenit yang betul kenit tu. Macam tu. Alright. Okay bang, kita ada masa lagi sikit bang. Jadi ada ke lagi bang cerita-cerita yang mungkin yang pendek boleh dikongsikan buat masa ni kita nak memenuhi ruang? Okay, saya nak cerita tentang ini kot tempat belajar sikit lah. Boleh? Boleh bang, boleh. Tempat belajar saya ni kira macam tempat baru lah. Tempat baru. Saya in fact budak yang ke-11 lah mendaftar. Jadi memang betul-betul baru. Jadi kita duduk ni dekat satu macam kawasan macam asrama lelaki. Apa yang kita buat, biasalah waktu tu Nokia 3310 tu baru wujud tau. Jadi siapa yang ada handphone boleh ada music dengan boleh menari ni memang jadi kekaguman lah untuk orang-orang kat situ. Tapi budak Sabah yang di bilik hujung ni macam tak happy tau. Dia tak pernah happy. Jadi kita main gitar, dia tak happy. Bilik dia dalam bilik master bedroom, jadi ada toilet dekat dalam bilik dia. Cuma dia selalu keluar, lepas tu pergi dapur.
Daripada dapur pergi ke hall, dia macam mendengur dan masuk. Jadi saya rasa macam apa benda ni? Dia nak marah apa ni? Macam tu lah, dia nak marah apa ni? Jadi saya pergilah dekat dia. Saya kata, Sabri, kau cerita sikit. Apa masalah kau ni? Kau ada masalah keluarga ke? Rindu keluarga ke? Macam mana? Dia kata, masalah aku kau orang bah. Dia kata, kau orang ni yang masalah aku. Saya macam, ini macam nak cari gaduh. Kan? Saya macam nak cari gaduh. Apa benda ni? Lepas tu saya cakap, tak. Kenapa? Engkau main gitar, engkau ketawa-ketawa, engkau faham tak di bawah itu orang sedang menjerit-jerit? Saya macam, orang apa? Itu orang-orang kampung di bawah itu sedang menjerit-jerit. Diamlah. Kau orang malah ketawa. Ya dah macam, alamak, apa ni kan? Sebab di belakang asrama tu ialah lombong yang telah dikambus. Okey. Dia padangnya rata, ada yang dah tumbuh rumput, ada yang tak tumbuh rumput. Macam tu. Jadi of course tak ada apa-apa. Tapi saya tak nampak dan saya tak dengar. Tapi saya mula percayalah budak Sabah ni, pasal dia punya expression tu bukan dibuat-buat, bukan laparkan like, macam tu, bukan lapar perhatian, bukan. Dan kebetulan ada senior perempuan di atas pun, macam dia kata malam pertama yang dia nak tidur tu, dia baru nak lelap mata je, dia nampak ada mak, bapak dan anak tengah diri tengok dia tengah tidur tu. Macam tu. Okay. Jadi di blok kami tu memang ada gangguan yang macam tu lah. Gangguan dia bukan apa, gangguan dia berupa macam ada orang-orang kampung yang datang macam tu. Macam orang-orang kampung datang, macam sesi perkenalan agaknya lah kot. Macam tu. Jadi saya tak habis lagi macam tu. Saya macam tak apalah, kalau korang semua ni tak berani, tak apalah. Jadi kita pergi ke mana tau? Saya pergi satu rumah hujung. Satu rumah hujung ni orangnya memang macam rock sikit lah, bawa kereta sendiri, motor sendiri, pomen sendiri. Jadi dia tak layan lah, macam budak-budak Sabah ni yang nerd ni semua tak layan. Jadi saya rumah dia, kita buat apa tau? Kita buat limbo rock. Kita tutup api lampu dan kita main lampu picit, buka radio kuat-kuat, and then buat limbo rock kat dalam tu. Tengah saya shock lah tengok budak-budak ni buat limbo rock. Saya tak boleh. Budak-budak ni main limbo rock. Tiba-tiba ada satu brother ni, dia tengah duduk melunjur. Bila tengah duduk melunjur, dia tengah isap rokok. Lepas tu dia tiba-tiba rokok dia terlepas dan dia kejung. Mata dia besar. Dia kejung. Saya dah macam, Hashim, kenapa ni? Saya dalam hati macam, sebab saya jauh sikit, tapi dia kejung yang macam orang kena sawan tau. Mata dia besar, rokok dia terlepas, tapi dia tak gerak. Lepas tu dia macam tu. Oleh kerana kami ni bising, jadi jiran-jiran yang bukan student komplain kepada ustaz. Ustaz masuk, dia buka lampu. Of course lah limbo rock tu terberhenti kan. Bila limbo rock tu terberhenti, Hashim ni masih lagi kejang. Hashim ni masih lagi kejang. Jadi ustaz tu faham. Jadi ustaz tu baca. Tiup kat telinga dia yang kali pertama, tapi dia macam cerita lagi. Baca, tiup yang kali kedua, kami semua nampak macam ada satu bayang-bayang warna hitam daripada ni, terus macam tu, ada bunyi macam tu, keluar ke tingkap. Kami semua nampak macam tu, kita orang macam semua serentak mata tengok. Lepas tu baru si Hashim tu macam sedar. Lepas tu kita orang tanya, asal kau kena sawan ke? Tak, dia kata, aku tengah melunjur, ada orang melutut dekat aku punya buku lali. Kan, melutut dekat aku punya buku lali, tangan dia pegang lutut Hashim, lidah dia menjelir sampai nak dekat-dekat kenakan pusat dia. Benda tu macam rangkak ke arah Hashim tau. Hashim kan melunjur kan. Benda tu dah bertinggi atas kaki menghadap Hashim. Dua-dua tangan makhluk tu dah ada di atas lutut Hashim. Lidah makhluk tu dah nak dekat kena kat pusat Hashim.
yang dia tahu macam bunyi macam tu lah yang dia cerita. Macam tu lah bunyi dia. Macam bunyi lembu kena sembelih macam tu. Macam tu. Tapi Ustaz nampak lah, sebab Ustaz faham benda tu. Sebab tu Ustaz baca. Lepas tu baru dia ni lepas dah keluar tu baru dia rasa macam boleh ni lagi lah. Tapi lepas tu kami kenalah tindakan undang-undang tu kan. Tapi cuma benda tempat tu memang keras lah. Itu je. Okay. Jadi lepas tu budak Sabah tu dia tak ada cakap bang. Itulah aku dah bagi tahu tu. Bagi tahu. Ada. Budak Sabah tu dia macam dia dia gini, dia cakap dekat perkampungan tu ada dua puak. Puak yang tegur-tegur ni ialah macam puak-puak yang baik-baik. Dia kata baik-baik lah. Dia tak sebut Islam ke tak. Dia kata yang baik-baik. Yang kena tu ke Abang Hashim tu tu yang jenis ekstrim. Yang itu dia kata. Jadi saya dah tapi jelah kita biasalah budak-budak ujang kan. Sekejap kita sedar lah, sekejap kita tak sedar. Macam tu. Tapi yang itu yang paling ekstrim lah. Selain daripada budak-budak lain yang macam ada satu budak India ni, yang ni terbang. Betul-betul terbang. Saya tak cakap bohong. Yang ni dia terbang. Budak ni terbang. Budak ni diangkat pasal budak ni dia semangat dia sangat lemah. Dia diangkat terbang. Macam 2 pusingan betul, lepas tu dia jatuh. Yang ini saya harap kalau ada kawan-kawan yang ada waktu itu, 2 orang budak Sabah dan saya dan 1 budak Perak. Kalau ada yang mendengar Santai Chill ni, tolong bagi komen. Sebab kami nampak budak tu terbang dan Ustaz cakap dia tak boleh buat apa-apa pasal mereka ada perjanjian. Budak ni dan benda tu ada perjanjian. Rumah budak-budak India ni ada 5 orang. Dia seorang je yang kena. Seorang kena sebab dia memang lemah semangat. Tapi dia ada perjanjian. Sebab tu tak boleh nak buat apalah. Macam tu. Maksudnya abang tahu cerita full dia lah. Sebab saya antara majlis perwakilan pelajar. Jadi bila ada kes-kes macam ni saya kena ikut lah bila Ustaz nak masuk. Sebab nak masuk rumah perempuan kan. Jadi kena ada wakil daripada MPP untuk masuk. So saya masuk sekali lah. Dia ada perjanjian. Apa perjanjian dia tu tak sesuai untuk saya cerita dekat platform public macam ni lah. Faham. Tak boleh dikongsikan lah cerita sepenuhnya. Tak dapat. Platform public ni tak boleh. Tak dapat. Itu je kau dapat. Tapi dia punya hebat tu sampai orang tu terbang kan. Terapung lah Dia terapung macam badan yang ternaik tu. Yang itu kami memang nampak lah. 2 orang budak Sabah tu dengan 1 budak Perak tu boleh jadi saksi juga benda yang sama. Dengan Hashim tadi tu pun yang semua yang Limbo Rock malam tu memang nampak yang benda yang tu, benda hitam tu keluar. Jadi pada korang yang mungkin kebetulan kawan Abang Hashim kan belajar kawan Abang Hashim, Abang Aman, Abang Hashim sekali lah kan, mungkin tahu boleh komen kat bawah. Kutlah ada tambahan cerita yang kau nak tambah. Okey, menarik Hafiz. Aku ni sebenarnya Hafiz kan tak puas. Tak puas lagi Hafiz. Tapi itulah kan, tak nak kita kena pergi ke next part lah kepada yang berminat kan. Jadi kepada korang kalau minat, komen dulu kat bawah. Sebelum tu kita nak berterima kasih dekat Abang Aman sebab sudi berkongsi dekat Santai Chill, dan terima kasih kepada korang kerana sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi sebelum tu bang, mungkin ada kata-kata yang nak diselitkan kepada penonton Santai Chill ni bang. Okey, untuk cerita kali ni saya minta semua ni pendengar supaya first kali kuatkan jati diri lah. Kuatkan jati diri pasal bila saya fikir-fikir balik apa yang sedang berlaku ialah kadang-kadang ni bila kita sedang terlalu penat kita akan diganggu. Okey, jadi kalau jati diri kita kuat, mungkin kita tidak akan larut kepada gangguan itu. Betul. Itulah, kuatkan jati diri dengan amalan-amalan atau bacaan-bacaan lah. Macam tu, insyaAllah.
Betul tu, kadang kita tak perasan badan kita tengah lemah kan. Dia pula dikejutkan dengan benda-benda macam ni. Jadi lindungan diri dengan ayat-ayat suci. Baik, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe. Dan lagi satu bis, kita ni bersiaran kat TikTok juga bis. Kan? Boleh lah follow geng yang nak follow Rapat Cerita Seram, follow kita orang. Dan kalau ada gift lebih tu bagi sikit Okay, jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.